Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surah 17 Muslimin dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama kali marilah sama-sama merapatkan bersyukuran dan bangga kepada Allah Subhanahu wa taala dan melimpah kurnia serta inayah bantuannya pada malam ini dapat bersama-sama bersuara kembali sebulan yang lalu. Syukur di atas nikmat iman, Islam, kesehatan dan seluruh nikmat yang dikurniakan dan secerca nikmat, segala sebesar-besar nikmat. Alhamdulillah, mohon merayu kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala menerima solat maghrib dan subuh tadi yang dapat alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Tuan-tuan dan Allah sekalian, semenjak sebulan lalu kita dilanda dengan berbagai-bagai cerita. Yang paling besarnya ialah mendadaknya naik COVID-19 yang masih belum nampak reda. Semua naratif ini naratif yang belum, yang paling banyak di Sabah 400 lebih. Di Manjung sendiri pun sekolah Damai Raya telah ditutup. 6 sekolah ditutup untuk masuk sekolah adik saya. Dan di Perak ini 3. Jadi mohon kita rayu kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari wabak tersebut, tenang pada diri kita dan keluarga kita, pada sahabat-sahabat kita. Sampai kita kena jagalah diri kita. Kita ber-SOP khasnya, kawasan-kawasannya sesak, insyaAllah. Meneruskan lagi perkongsian kita pada malam ini, tajuk sedikit arak. Arak apabila bertukar. Arak apabila bertukar menjadi cuka. Dengan sendirinya. Arak bertukar menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa dicampur bahan-bahan tertentu. Apa dia bahan-bahan tertentu? Kita pun tidak ada kepakaran dalam membuat cuka. Orang buat cuka dia tahu. Cuka buat daripada apa? Kita makan cuka pandai. Tapi buat cuka kita tak kerti. Ini cerita kalau buat proses cuka secara halal, no problem. Sekarang ni arak jadi cuka isu kita. Boleh tak boleh makan, najis tak najis, cuka tu, itu perbahasan kita. Dan tuan-tuan, yang dia buat cuka secara halal tu tak kira dah. Ini arak jadi cuka. Arak asalnya najis, dia jadi cuka. Berubah dengan sendiri dia. Bukan kita ada anasir lain yang ditokok tambah. Gula ke? Buat apa lagi? Apa benda lagi ditambah untuk dijadikan cuka itu? Maknanya dia bukan bertukar dengan sendiri. Sebaliknya kita yang tokok tambah untuk menjadikan dia cuka. Yang asal dia bukan cuka. Jadi pada ketika itu, cuka tersebut haram kalau ditambah dengan sesuatu apa benda alat untuk menjadikan cuka. Tapi kalau dia berubah dengan zat dia sendiri berubah, jadi pada ketika itu cuka tadi halal diminum dan tak najis. Bukan minum, digunakan. Nak buat air asam ke, nak buat apa lagi untuk cuka? Sampai ke apa segala lah, acar dan sebagainya. Karena itu jelas lah. Apabila kita ada khilaf. Contoh tuan-tuan, kalau kita arak tadi, kan, dia dipindahkan daripada, nak bawa daripada matahari, daripada kawasan redup, bawa kepada cahaya. Dia nak bawa aja, bukan nak campak pun. Nak bawa tadi, arak tadi,
Daripada tempat redup kepada cahaya matahari, ataupun daripada matahari kepada yang redup. Berlaku perubahan pada ketika itu pun juga tak menjadi masalah. Mana cuka itu halal dan suci. Maka hukumnya adalah ia suci, tekan. Tetapi jika bertukar kepada cuka disebabkan bercampur bahan-bahan tertentu dan sebagainya ini, maka hukumnya adalah ia tetap najis dan haram dimakan. Walaupun sikit, tekan. Arak ni, khamar ni walaupun sikit najis dan haram walaupun ia tidak mengandung. Betul tak? Itu saja isu. Baik. Baik, di antara najis-najis yang dimaafkan ialah, tuan-tuan yang dimaafkan Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran pada auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menjadikan kamu itu susah, payah. Agama kita ni mudah saja. Ad-dinu yusrun wala usrun. Agama kita ni mudah dan tak payah. Nah, jadi alhamdulillah ni agama. Kerana setiap sesuatu perkara itu asalnya taharah. Itu juga setiap asal sesuatu itu harus. Ni tak kaidah fiqh. Al-aslu fi syai' al-ibahah. Setiap sesuatu asalnya ibahah harus. Melainkan datang perkara-perkara yang menjadikannya haram dan sebagainya. Dan itu juga tentang najasah ini, najis ini, setiap sesuatu al-aslu fi syai' at-taharah. Contohnya ni kaidah fiqh. Setiap sesuatu asalnya bersih, suci. Contohnya macam manusia, tentang bersih, suci. Wa imma orang kafir pun bersih, suci. Cuma di sudut akidah mereka tu saja yang najis. Itu kita kena bahas pasal sesuatu. Tapi kadang-kadang dia mendatang ke satu perkara yang mendatangkan menyebabkan dia berubah pun haram dan sebagai najis dan sebagainya. Pada antara najis yang dimaafkan ialah percikan air kencing yang sedikit yang tidak dilihat oleh mata yang normal. Tentu kita rujuk balik dulu apa arti najis. Najis ialah najis satu benda yang dilihat dengan ain yang nampak najis. Najis terbagi pada dua. Sama ada najis aini ataupun hukmi. Najis yang nampak dan najis yang tak nampak. Di sini diperbahaskan air kencing yang sedikit yang tak dapat dilihat oleh mata yang normal. Mata yang terang lah. Mata muda. Mata yang ni pun nampak juga. Tapi kena pakai spek mata yang normal agak tu lah kan. Sama ada terkena pada pakaian jadi isu. Di pakaian kita najis, kita tak boleh buat sembahyang. Kita ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta kita ni tak ada lain tak bukan untuk beribadah. Itu yang kita fokus, kita kena alert sangat isu najis kerana dia membawa kepada sah ataupun tak sah amal ibadat kita. Atau badan gitu juga. Sebab contoh sembahyang ialah ibadat badannya. Kita nak sembahyang mesti menutup aurat. Tutup aurat dengan pakaian. Kalau pakaian kita najis, kalau badan kita yang kita guna untuk melaksanakan solat najis, maka solat kita bangkok. Besar solat kita kan? Inilah. Dan di mana saja ia sama atau badan dan sama ada ia najis mughallazah. Najis mughallazah sekalipun kita walau sikit dia tak nampak. Tapi kita cuba berhati-hati di tempat-tempat yang selalu sondoi lalu. Jangan kita duduk celapak pergi juga kalau boleh. Ni dah tahu dah kawasan-kawasan tu dengan tapak dia pun dah kita kenal. Orang ni orang dusun ni kenal kan. Pergi celapak juga. Tambah pula waktu hujan. Tapi dah kalau benda ni tak boleh nak elak tentang kebun kita kena pergi dah tak boleh elak. Tu kita Islam tu dia tak payah. Dia ni kena sabar ni. Tu nak lari tak boleh kawasan tu juga. Kita nak pergi, dia pun nak pergi. Tu di Islam dia macam tu. Dia tak payah jangan kita runsing-runsingkan. Dia ada jalan penyelesaian sebab Allah Ta'ala jadikan agama ni agama yang mudah. Tapi jangan terlalu kita buat mudah. Tu kena berhati.
Walaupun najis mughalazah kita dah perbahaskan. Sebab apa? Benda tu tak nampak, ain dia tak nampak, tak jelas. Kita nak usia apa? Sebab kalau kena jilatan dia atau sentuhan dia, kita kena bisa sama 7 kali salah satu dengan air tanah. Ini bukan kerja senang, kerja susah. Kita tak pakaian kena sama, kita tubuh badan kena sama banyak sekali. Dan itu juga najis mukhaffafah, kita dah perbahaskan dulu. Najis mukhaffafah dia najis juga. Tapi cara nak kita hilangkan dengan kita airkan saja. Kita dah perbahaskan dulu. Najis tetap najis tapi kena sucikan. Ataupun najis mutawassitah. Najis yang bukan kita kata baby yang 2 tahun yang masih menyusukan. Kita dah perbahaskan dulu ketika itu. Benda tak nampak, tak kira lah. Najis mughalazah ni najis yang paling parah, iaitulah najis anjing dan babi. Ataupun binatang yang dilahirkan daripada kedua-duanya. Sebab kedua-duanya. Pun begitu, kalau ianya tak nampak jelas, dia dimaafkan. Kita jangan pening kepala. Nampak tak tuan? Jangan duk syak-syak. Kan, ini tak ada. Kita terus dah yakin. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Kan ada fiqh. Yakin tu tak ada. Dia terus asal. Kembali pada yakin. Jangan kita syak-syak. Habis tak perkara. Najis, mana najis pertama yang dimaafkan. Kedua, sedikit darah. Tak apa, sikit. Nanah. Contoh kalau saya ulang. Yang kena kutu babi. Tak najis tu najis lah. Tapi kutu babi besar mana kan? Yang pasal pembatai yang semayang. Sedikit darah, nanah, muntah. Sedikit tentang darah nyamuk. Kita tak ada lah nyamuk. Nyamuk tak ada ruang nak masuk. Cuba kita duduk di kawasan dusun, kawasan hutan sikit. Kita ada ruang nampak. Nyamuk nak masuk. Ada ruang. Ada nyamuk tak? Kata ada nyamuk. Najis lalat. Lalat najis lalat. Tak mana kat najis lalat kan? Najis lalat. Tak mana sangat. Tak lalat kot. Kata lalat ni. Lalat. Tak mana sangat. Darah pun tak ada lalat. Ada darah. Ada sikit. Tengok. Dia punya ketak najis tu dimaafkan macam mana? Selama. Ini tuan kitab ni kena. Nampak yang Rumi ni tuan. Tapi di Karang melalui Jawi punya kata ni. Ini kitab-kitab lama. Yang sekarang ni ada satu pahaman, satu golongan. Kitab ni tak payahlah dibaca. Ini di antara kata-kata ayat-ayat kitab kuning. Tapi ditulis dalam bumi. Mesra alam. Kita tengok tak susah. Tapi baca dah selak bulan. Pening. Yang dikatakan maaf tu, dia maafkan tu, tak najis tu, mana? Selama mana ia bukan disengajakan oleh manusia. Tak sengaja. Bukan saja-saja kita pergi tampak nyamuk tu. Darah kamu tu contohnya. Dia sengaja. Ini memang entah macam mana kita sebenarnya terkapit. Macam mana berdarah. Itu masalah tu tak? Baik, habis. Darah dan nanah. Habis dah masalah tu. Darah dan nanah luka sekali banyak. Luka dan darah. Mana kita tak sengaja pun luka kan. Kena luka keluar kan. Orang yang luka kadang-kadang. Yalah. Orang yang sakit. Yang tak sakit tak apa lah. Kita tak. Kalau gambar tak tahu berdarah. Macam bisui contoh. Kita bukan sengaja pun semayang. Nak kena semayang. Benda tu tak ada. Bala-bala tak tahu. Pecah bisui tu. Kena semayang. Ya. Darah dan nanah luka sekalipun banyak. Tetapi dengan syarat ia keluar dari diri. Dari diri manusia tersebut. Bukan disengajakan. Bukan saja dipicit. Tengah semayang dipicit. Ada bisui kan. Kadang-kadang kita pun tak suka bila nak pecah. Tengah semayang. Kan. Mu'afah insyaAllah. Dimaafkan. Mana tak najis. Dan tidak melampau had yang biasa ia mengalir, meleleh. Boleh-boleh lah kan. Apabila terkena kepada orang lain, mana najis kita tadi, yang luka tadi, kena pada orang lain. Maka ia adalah najis yang tidak dimaafkan. Yang mana dia dipakai, dia diterima, dimaafkan, tak najis kepada tuan punya luka. Orang lain najis. Kalau kena orang lain najis. Namun dalam masa yang sama taklah begitu banyak sangat. Inilah sampai berleleh-leleh. Itu bukan dia kan. Itu tak apa. Semayang dulu.
bagus kata Allah ngangkat boleh banyak kali kata lah. Lepas tu kita pun belum apa kerana pasal suci sayang. Pada ketika itu status kita dihormati waktu, untuk menghormati waktu. Habis. Ketiga, najis binatang yang terkena biji-bijian seperti padi. Orang benang, ada orang benang ni. Benang. Kalau benang sawah lah, kami orang pergi benang. Asal benang pun dipanggil juga kan. Tepung dan sebagainya ketika membajak. Begitu juga najis binatang yang diperah susunya. Nah, orang yang jenis perah susu, najis binatang. Apabila terkena susu ketika diperah, najis itu kena susu. Tetapi ia dimaafkan selama mana najis tersebut adalah sedikit dan tidak pula mengubah rasa, bau ataupun warna susu tersebut. Yang pertama tadi biji-bijian padi. Ya, diproses dia apa semua terkena. Macam mana kita nak lekaikan padi, bukan jenuh kalau nak kobek satu-satu pakai tak makan lah tuan-tuan. Pakai tak buat kerja apa lah tuan-tuan. Berah tu. Kalau nak diperisi satu-satu kalau ya Allah. Itu dimaafkan. Jadi makanan tersebut boleh dimakan dan tak najis. Itu juga dengan tepung dan sebagainya kan. Gandum tu lah gandum tu. Gandum kan diberbijian sebelum diproses. Tu kena dengan najis. Begitu juga dengan orang yang kerja perah susu kan. Tapi cara kena basuh lah tapi dah terkena. Kan? Kawan tu tengok maaf cakap. Tu tengok pop-up prank kau tu macam mana kan. Lembu tu kena sikit-sikit tapi sikit lah. Jadi apa nama bekas timba atau baldi susu tadi tu kena sikit tapi yang dia punya tahap yang kita dimaafkan tu mana sekira-kira tak tukar warna susu tadi. Kalau dah bertukar bau dan rasa seperti mana asal tu, daripada itu susu tadi menjadi najis dan tak boleh diminum, terak dan kutu saja. Okey, jelas tuan-tuan? Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, najis ikan di dalam air. Najis ikan di dalam air. Selama mana ia belum mengubah air. Kalau kita air, tak berubah air pada bau, rasa dan sebagainya. Kan? Begitu juga najis burung pada tempat-tempat yang berkeliaran. Seperti Masjidil Haram. Apa yang biasa di sana sudah. Masjid Nabawi, Masjid Umawi. Tempat saya pergi dulu. Tapi alhamdulillah semua tempat ni saya pergi alhamdulillah. Tapi pun kadang-kadang kita pun tak ada nak tengok burung nak. Tengok orang pun ramai tentang. Lah ni boleh tengok. Tetapi ada tengok dah apa berlaku sekarang ni di Mekah. Di Kaabah. Berapa orang je tawaf tuan? Berapa orang? Tak sampai satu orang kok dalam satu-satu masa. Kalau uji yang macam tu. Baru. Kalau dulu tentang kita nak ke umrah pun rasa risau. Ramai. Ramai, sentiasa ramai. Nanti tengok tentang. Selalu ada orang berbalas dalam Facebook. Pagi tak ada penyakit Nabi kita kan. Orang pun tak ada. Kita pun nak lockdown dah. Pukul 12 malam ni. Sampai 23 kan. 27. Selama bila persekutuan. Yang bertinggi. Tapi orang Arab kata, amin. Macam di Sabah dah kan, Kedah dah pasal dia dalaman, dia dalam penjara. Banyak dalam penjara. Kesian dia tu nak. Tadi Nabi mana? Memanglah tak keluar. Benda tu kita pula nak buat makan tidak. Kata. Depa tu yang duk jahit baju kelas liner tu. Apa semua? Depa kena kan mesti Allah Taala. Tanah. Jadi disebut sebagai balawa. Balawa ni benda yang tak boleh kontrol. Bukan kata masjid-masjid sana, masjid kita pun kalau dah banyak sangat burung cap rumah apa gitu. Ya, dia memang prank sana prank ni mana nak larat kita nak cuci, kita cicak pun macam tu juga. Tidak dia nak tukar kapet kita. Dia nak anak cuci kapet kita dia pakai ayaknya basuh. Kan? Memang banyak tempat-tempat masjid ni memang banyak tempat. Kadang berselerak sarang tai memang tak patut tempat tu dimaaf. Kan? Nama tu siap penggaul kepala dah. Nampak memang cukup. Bawa patinya, kan memang banyak. Pasal-pasal kami dia Masjid Umawi, Masjid Muhammadi dan sebagainya. Muhammadi di Kelantan tu, kan? Atau di masjid-masjid yang lain.
dan dimaafkan. 5, sedikit darah mengenai si penjual daging. Penjual daging ni kalau tak berdarah yang bohong, ya kan tuan-tuan? Atau si penyembelih, tukang sembelih, mengocik kan? Sedikit di sini ialah berdasar uruf. Ada uruf. Adat orang ramai ni kita sedikit darah tu banyak mana, kadar mana. Ada setengah ahli fiqh menyatakan bahawa sedikit itu maksudnya ialah sebesar duit di Mesir. Ada duit di Mesir tak? Baik, jikalau ia bertitik pada tubuh atau pakaian seseorang dan jika dikumpulkan ia menjadi banyak, maka ia tidak dimaafkan. Sikit dan orang jadi banyak, bukan 5 sen dah, jadi RM1. Dia besar RM1 banyak daripada ketiga tu. Kalau satu tak apa, ni dah banyak, tak badan dia najis, tak boleh sembahyang, dan begitu juga dengan pakaian yang juga pun tak boleh nak dibuat solat. 6, darah yang berada terlekat. Darah yang berada terlekat atau sukar dicuci pada daging haiwan yang disembelih. Kita tengok masa korban. Kalau buang, pakai buang semua lah tuan. Faham tu kan? Makan apa? Makan ayam lah. Betul tak tuan? Daging pun dah benar-benar ada bersalut ke mana. Nak tahu kita punya kikir. Daripada besar tu, dia besar tu. Faham saja ni tuan? Mana yang boleh lah kita cuba sedaya upaya. Macam ayam pun macam tu juga, sedaya upaya kita suci. Buat dah mana kita boleh buang. Dan mana nak terlekat tu. Tapi jangan tinggal lagi. Kadang-kadang ada juga orang yang tak berapa nak tak suci dalam basuh ayam. Itu ayam boleh ke orang ni kita daging tuan. Kasar-kasar sebelah tu tuan. Tapi yang tu yang sedap tu makan. Ni. Depan panggil daging apa? Daging saya pun tak kerja. Dia nak darah terlekat kat daging. Kalau daging power. 7, mulut. Daging halal lah. Apa-apa saja yang khazi pun cerbak kali kan. 7, mulut bayi yang terkena najis muntahnya. Betul? Terkena najis itu keluar daripada perut, kita dapat bahaskan itu kan. Adalah dimaafkan apabila tersentuh ibunya untuk menyusu badan. Isu-isu ibu lah. Anak tak gaduh tuan. Tak gaduh dengan dia tak semayang. Mak ni cerita tentang mak tu. Najis dah kena pakaian mak, nanti mak lepas tu mak nak semayang. 8, tengok kita. Isu 8 ni dia ada syarat ni kita ada rujuk kepada kita. Ada 4 syarat. Okey, debu-debu jalan raya adalah dimaafkan. Debu-debu jalan raya, najis tak najis? Mana dia najis baru. Tayar kita apa yang tak lekat. Abuk berapa punya kenderaan punya lalu. Berjalan kakinya pun jejak najis. Betul? Lorinya, basikalnya, apa benda pun. Lalu itu memang. Jadi debu-debu tu, apa terkena kepada kita najis dah badan dan pakaian kita tu isu dah. Debu-debu jalan raya dah dimaafkan. Begitu juga air pada jalan raya. Betul tak tuan? Saya baru satu ketika tuan saya hangat di hati tapi pakai daya. Nak marah pun abang kita. Lalu satu tempat dia basuh motor dia. Dia tembak dia tak nampak. Kena sampai tak motor saya ni. Kok hati kalau bukan ustaz saya turun lah. Minta maaf lah tuan. Kena sampai pedih motor tu. Nakap kita bawa anak pula tu. Anak kecil. Habis pengayaan kami tuan. Ini contoh lah. Benda berlaku pada saya. Dia sengaja ke? Mungkin dia tak sengaja. Dia tu sedar pasal motor. Ayam lah yang pressure point. Jadi dia tembak tu bukan tembak ayam tu. Dia tembak di jalan. Jalan tu terpelantin kat saya. Apa hukum ayam tu? Dan kawasan taman kita. Taman anjing pun ada. Lembu pun kadang masuk. Kan? Kucing pun kadang pack sana pack sini. Jadi pelpek. Ayat tu muncul kita, hukum air itu kena badan kita dan pakaian kita. Boleh buat sembahyang dan tidak? Dimaafkan. Lagi kita baca syaratnya. Tengok di sini dia kata apa? Dimaafkan selama mana tidak diyakini kenajisan air tersebut. Kita pun bukan tahu. Kita tak tahu, tapi kalau kita nampak,
tempat yang selalu itu dah sampai tahap yakin, bertabak yakin pada kita itu najis lah. Di sini ada 4 syaratnya tuan. Sama ada kita tanah ke, kita lalu tanah orang naik, habis kena kat kita, debu ke, air ke, yang kena pada kita daripada jalan-jalan awam dan sebagainya, ada 4 syarat. Kita boleh kamu sebut tu. Okey. Yang pertama, memang tak nampak di situ ada najis. Bukan minta maaf kakak tentana setempel lembu, tank lembu minta maaf. Ada saya kena, kita memang kena nampak warna air najis. Warna apa lalu tank lembu? Warna hijau lah kan, sebab dia makan rumput. Ya, nampak je lah. Ataupun warna kuning, contoh. Nampak. Jadi, kalau tak nampak, okey. Dua tuan-tuan, dua kena ingat ni. Bukan saja-saja nak buta-buta maaf pasal kita tahu dah ghalibnya hukum adat pun memang kawasan tu memang ada najis. Macam saya sebutkan tadi. Bahawa orang yang lalu tadi tu memang lalu dalam keadaan berhati-hati lah juga. Kalau boleh angkat kain ni pun semua kan dia tahu dah kita kasar berayang. Bawalah seluruh sikit. Kita kadang-kadang yang masalah dia apa? Masalah orang lain langgar air kita terkena. Nanti tak boleh kata apa. Takkan woi pula jauh kawan nanti belah dah kita kena. Aku pun kena jadilah pemandunya yang berapa ni? Bersopan, berhikmah. Jangan okey buang kena kan berarti tentang kita kereta, kawan tu motor, tentang kita motor, kawan tu basikal, tentang kita basikal, kawan tu berjalan kaki. Jadi kena menghormati. Jadi kalau dia kena jaga betul-betul. Kan jaga kalau ni ada kenderaan kita jauhkan sikit. Ni dia pun hentam juga. Pada kita tu najis tadi tak timbul. Mana dia cuba sedaya upaya untuk tidak kena najis tersebut. Faham tak? Ada ayam tapi langgar juga ayam tu. Ini cari penyakit. Pusinglah sikit. Dia pusing-pusing orang lain belah kena juga. Itu tak boleh tak apalah. Faham tak kan? Kita dah usaha dah jaga supaya tak kena, orang lain pula main langgar, itu tak boleh kata apa. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga ni, tuan, dia berhenti. Dia berhenti. Maknanya yang tadi ni bukan kata dia stay jalan tadi. Ini dia terjatuh. Dia terjatuh salah tak? Yang tadi kena sikit-sikit. Yang ni dia jalan-jalan dengan keadaan dia tak berhati, ketepuk jatuh dalam ayak tu. Ini bukan sikit dah, ini cerita banyak. Daripada itu najis. Tapi dia tak jatuh, apa? Dan pula yang tadi kita, yang keempatnya, bahawasanya najis tadi sudah pasti kena pada badan dan pakaian dia. Kalau tak motor semua tak ada salah. Empat syarat yang pada ketika itu kalau ada terpelihara dalam 4 perkara ini pada ketika itu baru dimaafkan. Kalau tidak, tak dimaafkan. Najis dia kena basuh pada badan dan pakaian. Kita sedang cukup teliti juga. Dalam teliti-teliti pun ada benda jalan mudah Allah Ta'ala bagi. Supaya kita tak susahkan kita. Kan kadang-kadang kita jalan nak pergi masjid. Hari Jumaat pula tu. Jadi sembahyang. Kadang-kadang kita boleh. Tapi dah kena, daripada kita tu basuhlah dulu. Ayak banyak, basuh-basuh sembahyang. Dalam kena basah sikit kan. Dia dah sampai luruh habis satu badan, baliklah. Yang busuk apa semua mengganggu pula orang lain. Yang ke-9, bangkai binatang yang tiada darah mengalir. Dan najis dimaafkan. Apabila dipisahkan anggotanya ketika hidup. Dia tak mengalir ni tuan. Bangkai ini apabila terjatuh bukan sengaja dijatuhkan. Bukan saja kita dilempar. Kalau dalam air kita nak guna lah contohnya. Dalam air atau apa jua jenis cair, maka ia adalah dimaafkan. Ini jatuh sendiri. Tapi syarat dia binatang yang tidak darahnya tak mengalir. Apa dia apa? Mau apa namanya kecil-kecil itulah. Contoh bangkai sebegini ialah seperti lebah, semut, lalat dan sebagainya. Ini jenis tak ada darah jatuh. Tetapi ia dimaafkan dengan syarat ia terjatuh sendiri. Dan cecair tersebut tidak berubah sifat asalnya. Satu lagi saya nak sebut. Sebab sebut dalam kitab tambahan
daripada yang 9 kita boleh letak yang ke 10. Minta maaf tuan-tuan. Kita dalam situasi kita sekarang ni tak apa. Contoh, kita berada di tempat yang tak ada air. Dan kita pula beristinja. Ini penambahan daripada yang ke-9 ni, satu. Sebenarnya banyak lagi. Kan? Jadi 9 pun dah banyak, saya tambah satu lagi. Saya rujuk syarat tadi, saya tengok satu lagi. Jadi, kita nak bersuci dengan apa? Air tak ada. Kita kena beristinja dengan batu. Betul? Batu yang 3 segi, yang kesat, jangan buat tulang tak. Tulang bagi kat jin lah. Kertas-kertas, ala-ala kertas-kertas yang kuliah Quran tu, tapi lautan tak ada benda tu, yang ada batu 3 segi, batu yang kesat. Jadi kita bersuci tuan-tuan. Saki-baki yang terdapat daripada kita cakap obul dan dubur tadi pun juga dimaafkan. Ada lagi kesan tu? Ada lagi sikit-sikit. Betul tak tuan-tuan? Sebab yang pencuci pertamanya dengan air lah, air serta. Tapi ada lagi kesan. Tapi syarat tuan punya diri. Tapi kalau orang lain terkena baki kita tadi, najis juga. Itu tambahan kepada minyak kesudahan. Baik. Habis. Jelas tak tuan-tuan? Ingat kan? Jelas tak? Benda simple dia. Benda ni kita pun selalu duduk main. Benda tu kita selalu lalui. InsyaAllah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaqbishu kullahu thumma yatrahu fa inna fi janahihi shifaan wa fil akhar da'an. Sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila jatuh lalat, ini status air. Apabila jatuh lalat di dalam bekas lalat, tuan-tuan. Lalat ni makhluk pembersih ke tak? Dia sapu licin. Maaf cakap lah, saya sebut lebih-lebih. Apabila jatuh lalat di dalam bekas minuman kamu, duduk tengah minum ni, saya orang bagi kan. Contoh saya duduk ni, tuan lalat masuk. Tapi ayam macam ni dia jarang masuk. Dia tak apa nak suka. Tapi kalau teh tarik arwah Pak Sarip Dul, lagi macam nak? Rasa sama ke tak? Saya pun lama dah tak kata sana. Dah kurang sekian. Lari. Lari. Dulu dia buat sendiri ke?